Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, projek Peacefulness Recreation Park Sundar fasa pertama yang bernilai 8.5 juta ringgit dijangka siap pada April ini. Timbalan Pemimpin Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA ini dirancang untuk pembinaan zon sukan dan zon sukan ekstrim. Menurutnya, projek itu merangkumi pembinaan trek untuk jogging, trek basikal, kemudahan surau dan tandas, tempat meletak kereta, kios, taman permainan kanak-kanak, kawasan rock climbing, padang memanah, skatepark, kawasan hijau dan kemudahan lain. Dan projek ini dijangka siap untuk fasa pertama ini mengikut skop yang telah pun ditetapkan pada bulan April tahun ini. Dan ini adalah untuk fasa pertama. Kita juga disediakan kursi meja. Ini adalah fasa pertama. Jadi skop untuk kontraktor yang telah pun dipilih 3 major component: management office ini, kios, car park dan track untuk cycling dan jogging. Beliau berkata demikian semasa ditemui media semasa lawatan kerja beliau di Pekan Sundar baru-baru ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak itu menambah, projek pembinaan tebingan sungai di situ juga akan digabungkan dengan projek menaik taraf padang dan taman rekreasi. Hadir sama Pengarah Wilayah NRDA Datuk Ubaidillah Abdul Latif, Pegawai Daerah Lawas Ladin Atok, Setiausaha Politik Premier Sarawak Awangku Zainal Abidin Datuk Pengiran Jawa dan Setiausaha Majlis Daerah Lawas Zulkifli Sahari. Perkembangan selanjutnya mengenai Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM komited dalam membantras gangguan seksual di sekolah. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata terdapat banyak kes yang berlaku tidak dilaporkan yang menyebabkan kes gangguan seksual berlaku dalam kalangan guru, keluarga dan juga pelajar. Justru tegasnya perlu ada program kesedaran diadakan di sekolah bagi membendung kes gangguan seksual tersebut. Banyak kes-kes berlaku, ada tidak dilaporkan. Jadi sebab itu program seperti ini kita bawa ke sekolah supaya para pelajar mempunyai maklumat dan juga kesedaran mengenai mereka juga boleh bertindak. Jangan takut. Begitu juga dengan pihak guru. Sebab kebanyakan kes kalau kita menyentuh mengenai kes gangguan seksual berlaku di kalangan keluarga dan pelajar tidak tahu apa nak buat sebab itu adalah ahli keluarga. Tapi dalam hal ini bukan hanya untuk ahli keluarga tetapi sesiapa saja. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan program Back to School tahun 2024 di Kampung Tanjung Bako, Kota Semarahan pada Selasa. Tambahnya seramai 15 orang ahli panel dari Tribunal Anti Gangguan Seksual telah dipilih untuk menguruskan kes berkaitan penderaan dan seksual yang diketuai oleh Presiden Syafira Muhammad Said dan timbalannya Muhammad Nasruddin Muhammad. Kita melantik mereka yang telah membuat tugasan seperti ini. Kita mahu orang yang berpengalaman, jadi ianya membantu mencekapkan lagi mereka dalam mengendalikan kes ini. Dan untuk sementara ini oleh kerana bangunan yang mana kita sewa tu masih lagi dalam renovation, tetapi perkhidmatan ini perlu diberikan dengan segera, maka kita menggunakan ruang-ruang pejabat yang telah kita susun atur yang terbaiknya di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Putrajaya. Sudah pun beroperasi. Dan juga mereka juga masih juga memberi penerangan kepada beberapa pegawai bagaimana mereka nak mulakan, bagaimana untuk nak aplikasi undang-undang itu. Jadi Sementara itu, seramai 146 pelajar Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Bako menerima bantuan peralatan persekolahan berupa beg,
alat tulis, stoking serta kasut sekolah sempena program Back to School Tanjung Baku 2024. Program tersebut dianjurkan oleh Parlimen Santubong dengan kerjasama Yayasan Sime Darby, Rotary Club dan Yayasan Kebajikan Negara. Menurut Datuk Seri Nancy, program ini melibatkan sejumlah 21 buah sekolah di bawah kawasan Parlimen Santubong. Program ini merupakan program di mana kita berkolaborasi dengan NGO melalui Yayasan Sime Darby dan juga Rotary Club, Kuching Central dan juga Yayasan Kebajikan Negara. Inilah program Back to School yang mana kita membantu pelajar-pelajar di sekolah. Di sekolah ini ada 146 pelajar. Kita dibantu dengan memberi beg sekolah dan juga perkakas sekolah dibantu terutama sekali oleh Yayasan Sime Darby dan juga Rotary Club Kuching Central. Dan kita ini di antara salah satu daripada sekolah yang kita bantu. Dan kita ada 21 program. Kita ada lagi yang belum lagi kita adakan. InsyaAllah akan berterusan. Saya akan balik ke Sarawak lagi untuk menyambung. Terutama sekali ini dilakukan di bawah Parlimen 193 Santubong. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program Back to School tahun 2024 di Kampung Tanjung Baku, Kota Semerahan pada Selasa. Dalam hal itu, Datuk Seri Nancy turut mengingatkan para pelajar bahawa pendidikan adalah kunci kepada kejayaan dan gunalah peluang yang diberikan sebaik mungkin untuk membina masa depan yang cemerlang. Terdahulu, pelbagai pengisian aktiviti lain diadakan bagi memeriahkan program Back to School, antaranya sesi ceramah mengenai sentuhan selamat dan perkembangan awal remaja oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa orang pelajar yang menerima bantuan prasekolahan tersebut. Free dek. Happy lah. Happy. Kita tahun berapa dek? Tahun apa sekolah dek? Tahun 5 Tahun 5. Kuat ke suara dek? Kuat ke suara? Kita terima beg tu dek. Belum tak pernah terima sih. Si pernah. So ini kali pertama lah. Lepas tu kita mau belajar bersungguh-sungguh lagi sih. Macam kita mau dapat apa lagi? Beg sekolah lagi ke? Mau belajar bersungguh-sungguh lepas tu. Happy. So pernah sebelum tu si pernah terima ke apa? Si pernah diberi bantuan lah. Apa benda kita terima sebelum tu? Dolok. Tak terima apa? Bila? Pernah dapat. Tapi pernah baju sekolah pernah. Saya pernah dapat baju sekolah. Dapat baju sekolah. Lepas tu adik mau sih dapatkan selain daripada beg nak ada apa lagi yang kurang? Macam adik mau apa request lepas tu? Ada yang kurang. Buku semua dah cukup dah. Buku dah cukup. Macam dekat sekolah kita semua kelengkapan dah ada kan? Macam kipas, meja, semua dah ada kan? Ada. Asyik dah rosak lah. Ada lah orang main kerusi sampai rosak. Oh, main kerusi. So, nasihat kita dengan orang supaya jangan main lah. Takut rosak kan? Alright, makasih. Kita dapat beg itu deh. Gembira. Nama yang benar kita boleh tadi. Dah. Oh, gembira. So, dengan beg yang diberi tu, kita mau apa? Bawa pergi sekolah apa? Bawa pergi sekolah. Bawa buku lah. Ke sekolah. Dekat sekolah semua kelengkapan dah ada. Ada semua lah. Okay. Selesa sih kita sekolah. Selesa. Kita rasa dekat sekolah kini tu apa lagi yang kurang? Macam kita perlukan komputer ke atau apa-apa ke, telefon bimbit pakai kat sekolah ke apa ke? Ada sih. Tak ada. Semua okey. Okey. So kita atas itu atas itu. Ada
impian sih mau dapat apa-apa dekat peperiksaan apa semua. Mau lulus lah. Okey, terima kasih. Semoga berjaya. Manakala di Mulu, pelaksanaan projek program transformasi luar bandar RTP sangat signifikan dalam memacu pembangunan di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak, Bureau Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, projek RTP juga dapat memberi manfaat jangka masa panjang kepada penduduk di luar bandar. Menurut beliau, kawasan Mulu juga tidak ketinggalan daripada pelaksanaan projek RTP bagi memastikan masyarakat menerima pembangunan seperti di kawasan lain. Beliau memberi contoh pelaksanaan projek menyimen halaman rumah setapak B bernilai RM100,000 yang akan memberi keselesaan dan manfaat kepada penduduk di rumah panjang tersebut. Bercakap dalam majlis perasmian projek itu di Mulu baru-baru ini, beliau berkata projek RTP ini akan memberikan warga rumah panjang mengadakan pelbagai aktiviti riadah dengan selesa. Mengenai pembinaan Balai Raya Kampung Setapang di bawah projek RTP Dun Mulu, beliau memberitahu projek tersebut juga telah siap dan telah digunakan untuk menempatkan mangsa banjir sementara menunggu bantuan dari agensi terlibat. Di Daro pula, sejarah tercipta bagi sekolah-sekolah di kawasan Daro apabila julung kalinya menganjurkan Majlis Convocation tahun 6 yang menghimpunkan 9 buah sekolah di bawah kelompok Zon Tanjung Alan. Program diadakan pada Isnin itu menyaksikan semua sekolah terlibat diraikan secara besar-besaran dan mengikut Majlis Convocation di peringkat Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Seramai 126 pelajar terlibat dalam Majlis Convocation untuk sidang 1 dan 130 untuk sidang 2. Majlis dibahagikan kepada 2 sidang melibatkan 5 buah sekolah untuk sidang 1 dan 4 buah sekolah untuk sidang 2. Ahli Perlimanigan Ahmad Johnny Zawawi semasa berucap merasmikan majlis tersebut berkata idea melaksanakan majlis tersebut bertujuan mendedahkan awal kepada para pelajar suasana convocation peringkat universiti. Pada masa sama, katanya ia bertujuan meningkatkan semangat pelajar untuk berusaha gigih hingga mencapai ke peringkat universiti. Sehubungan itu, beliau akan terus menyokong usaha sebegini selain menyeru ibu bapa agar memainkan peranan penting dalam memastikan pembelajaran anak mereka terus cemerlang. Dalam perkembangan lain, Adun Balingian Abdul Yaakob Arabi menyeru Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK agar amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di kawasan pimpinan masing-masing. Menurut beliau, yang paling penting KMKK dapat melaksanakan sebarang tugas yang diarahkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Katanya KMKK juga perlu membantu mengumpulkan maklumat kelahiran dan kematian di kawasan masing-masing untuk dihantar ke pejabat daerah pada setiap hujung bulan. Ini termasuk menyelesaikan pertikaian yang melibatkan undang-undang adat selain menjalankan tugas sebagai pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyerahan sijil pelantikan KMKK bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balingian di Dewan Persidangan Tingkat 1 Menara Pehin Setiaraja pada Isnin. Seramai 25 orang ketua kaum dan seorang ketua masyarakat telah disambung tugas untuk kawasan Dun Balingian, manakala 2 orang adalah lantikan baru sebagai ketua kaum. Mengelus lanjut, katanya KMKK juga perlu bertindak membantu kerajaan untuk memastikan masyarakat sentiasa berada dalam keadaan aman dan harmoni serta kebajikan penduduk perlu diambil berat dan mereka perlu dibantu sekiranya memerlukan bantuan. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan serotan majlis program Back to School tahun 2024 di Kampung Tanjung Bako di Kota Semerahan pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.